semua jam 8 tepat kita mula lah. Okey, dah jam 8 dah. Saya mulakan ya. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Ustazah Hajah Nur Asma binti Amrullah serta sahabat muslimin muslimat sekalian. Jadi marilah kita buka majlis kita pada pagi ini dengan bacaan ilmu kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, selamat datang ke majlis ilmu kita Bicara Nurani pada pagi yang penuh barakah ini bersamaan 5 Ramadan 1441 Hijriah. Untuk makluman semua, program Bicara Nurani merupakan sebahagian program halaqah ilmu anjuran Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah sebagai salah satu santapan rohani bersempena bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. InsyaAllah, program Bicara Nurani ini akan ke udara setiap hari menerusi aplikasi Google Meet seperti yang tuan-puan masuk pada hari ini ya. Sidang hadirin yang dikasihi Allah sekalian, terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana telah diberi kelapangan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama menadah ilmu pada hari ini yang bertajuk Didikan Madrasah Ramadan. Tak kenal maka tak cinta. Sebelum memulakan perbincangan pada pagi ini, eloklah kita berkenal-kenalan dulu dengan panel jemputan. Beliau ialah Ustazah Hajah Nur Asma binti Abdullah, merupakan penolong kanan pentadbiran di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau Perlis, juga merangkap pembimbing haji dan umrah di Lembaga Tabung Haji. Baiklah, sebelum saya menyerahkan majlis ilmu ini kepada Ustazah, suka diingatkan agar sahabat-sahabat semua mematikan mikrofon ya. Dan sebarang pertanyaan boleh diajukan menerusi ruangan chat atau boleh bertanya terus ke dalam semasa sesi Q&A nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berusaha Ustazah Nur Asma binti Abdullah bagi memulakan bicara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adinda pengacara majlis Puan Asma Niza binti. Terima kasih, alhamdulillah. Adakah suara Ustazah dapat didengar dengan jelas? Okey, alhamdulillah. Pada pagi ini, alhamdulillah Ustazah ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi kepercayaan kepada Ustazah untuk memulakan siri program Nurani kita pada pagi ini yang insya-Allah Ustazah mengambil ruang ini untuk sama-sama kita isi masa kita, masa dan ruangan PKP kita ini untuk kita sama-sama membincangkan ataupun mengambil manfaat daripada peluang ini, Ramadan ini yang kalaupun sebelum ini, sebelum berlakunya PKP di Ramadan mungkin kita ada peluang. Kalaupun kita bercuti, tidak ke sekolah, mungkin kita ada peluang untuk menghadiri majlis ilmu di surau dan masjid. Okay, jadi pada tahun ini mungkin suasana kita agak berbeza. Dan Ustazah merasakan perbezaannya adalah perbezaan yang sungguh-sungguh. Perbezaan yang sangat ketara. Yang kalau sebahagian daripada kita merasa Ustazah boleh gunakan ayat sedih sangat. Tapi kesedihan ini sebenarnya kalau kita pulang balik kepada dia yang mentadbir, maka kita akan merasakan bahawa ini adalah bahagian yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai medan ujian untuk kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang bersama dengan Ustazah pada pagi ini, Ustazah memilih untuk bercakap pada pagi ini dengan tajuk Pendidikan Madrasah Ramadan. Okey, pendidikan Madrasah Ramadan. Bila kita sebut tentang pendidikan, sebahagian besar daripada kita yang hadir bersama dengan kita pada pagi ini adalah guru, adalah pendidik dan ia sangat dekat dengan kita. Sebab itu Ustazah pilih tajuk ini. Bila Cikgu Farah tanya Ustazah nak pilih tajuk apa, maka Ustazah merasakan tajuk ini sangat dekat dengan kita. Sebagai pendidik dan majoriti kita juga adalah ibu dan ibu juga adalah pendidik. Sebab itu dalam salah satu daripada
sabdaan Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahawa al-ummu madrasatul ula. Mak ini adalah ibu yang pertama. Jadi sesuai sangatlah tajuk pendidikan. Dan pendidikan ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sebarang pendidikan. Tetapi pendidikan yang Ustazah pilih pada pagi ini sesuai dengan suasana kita pada masa sekarang ini, iaitu pendidikan Ramadan. Bagaimana Ramadan mendidik kita. Dan Ramadan itu sendiri Ustazah letakkan ia sebagai madrasah, sebagai sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat kepada tajuk yang Ustazah pilih, iaitu pendidikan madrasah Ramadan. Untuk makluman kita semua, bagaimana almarhum Ustaz Said Hawa dalam kitabnya iaitu Al-Islam menyebutkan bahawa wa Ramadana fil haqiqatu madrasah. Dan sebenarnya pada hakikatnya Ramadan itu adalah sekolah. Ini kata Ustaz Said Hawa sendiri, bahawa Ramadan itu adalah sekolah. Dan sekolah kalau kita tengok sebagai Ustazah kata tadi, sebagai guru, sebagai cikgu, apakah yang ada dalam Ramadan itu kalau dia sebagai sekolah? Jadi yang pertamanya, kalau kita sebagai cikgu yang terlibat di sekolah, tentulah kita ada pentadbirnya. Kemudian tentulah yang keduanya kita ada silibusnya, sukatannya. Hari ini Ustazah sendiri sebagai guru yang mengajar di sekolah, walaupun sebagai penungkanan mengajar dan mengajar di tingkatan 5. Kerisauan kita sebagai guru apa? Silibus tak habis, tidak? Kita buatlah, kita bagilah tugasan, kita buatlah live dengan anak-anak. Tapi sejauh mana dimanfaatkan sepenuhnya, sejauh mana sampai macam kita berdepan dengan anak-anak di kelas, itu persoalan yang perlu kita fikirkan selepas ini dan sekarang pun kita sedang memikirkan. Jadi yang kedua, saya kata dalam Ramadan ini juga sebenarnya dia ada silibusnya, dia ada sukatannya. Kemudian yang ketiga ialah siapakah pelajarnya? Siapakah pelajar? Dan yang keempat, yang maha penting ialah apakah matlamat kita daripada madrasah Ramadan? Kemana kita nak bawa Ramadan? Kalau anak didik kita, tentulah kita nak bawa mereka menuju kepada kejayaan, menuju kepada kecemerlangan. Ustazah sangat yakin, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada seorang cikgu pun yang dia nak anak murid dia gagal. Malahan kalau anak murid kita ni gagal, kitalah orang yang pertama sedih. Sebab itu bila keluar result SPM sebagai contoh, setiap guru subjek ni berdebar dah nak tunggu macam mana pencapaian subjek dia. Jadi kalau berjaya sebenarnya itu adalah suatu kejayaan yang kita rasakan bahawa itulah sebenarnya matlamat kita, senyum sampai ke telinga, betul tak? Sebab kita merasakan kepuasan. Dan kepuasan seorang guru adalah bila anak didiknya berjaya. Dan kejayaan ini kita masing-masing buat account, kita masing-masing ada hala tuju, kita masing-masing ada sasaran yang kita nak capai atau kita sebut sebagai goalnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita melihat kepada tajuk ini. Bagaimana kalau dalam sekolah kita nak kejayaan, dia ada sukatan, dia ada anak didik, mari kita melihat dalam pendidikan madrasah Ramadan ini, siapakah pentadbir kita? InsyaAllah dan Alhamdulillah, Ustazah sangat yakin, kita semua faham bahawa pentadbir kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin bahawa Allah itu sentiasa ada bersama dengan kita, insya-Allah puasa kita walaupun dalam suasana PKP. Okay, Ustazah nak ceritalah sikit kalau dalam suasana rumah Ustazah ni. Alhamdulillah bila ada PKP. Alhamdulillah, bukanlah Ustazah bersyukur dengan penyakit, dengan wabak. Tapi bila ada PKP ni, Alhamdulillah Ustazah sangat yakin dalam keluarga tuan-tuan dan puan-puan pun berlaku begitu. Apa dia? Selama ini kita ke masjid, sebagai ibu kita ke masjid, suami kita pun ke masjid. Kadang-kadang anak lelaki kita mungkin tak mau ikut dengan alasan nak solat di rumah. Kadang-kadang tak dan habis semayang mungkin nak balik witir di rumah dan sebagainya. Macam-macam alasan. Tapi tahun ni kita lihat Alhamdulillah semua ahli keluarga memainkan peranan. Solat kita berlangsung dalam rumah dan sebagainya. Jadi bila kita yakin bahawa Allah itu ada sebagai pentadbir madrasah kita. Kemudian yang kedua, silibus kita apa?
silibus kita ialah Al-Quran. Silibus kita ni adalah Al-Quran. Kalau kita mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai silibus kita, sebagai sukatan kita, sebagai rujukan kita, insya-Allah yakinlah bahawa kita akan sentiasa menang dan kita akan sentiasa berada di hadapan. Okey. Jadi kemudian apa goal kita dalam Ramadan? Allah telah menyebutkan, kita ambil daripada sukatan kita, okay? Kita ambil sukatan kita, iaitu dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan. Ustazah yakin kita dah lepas dah ayat ini, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau setiap kali Ramadan, mesti kita ingat ayat ini dan kita selalu mendengar ayat ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bukan ustaz, bukan ustazah pun, ustazah yakin dah boleh hafal. Apa dia? Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumus siyamu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu. Kadang-kadang bila baru nak mula ni dia jadi nervous juga. Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Kita. Sebab itu kita jadi muslim, kita kena jadi mukmin. Muslim orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Tetapi kita juga kena jadi mukmin, iaitu orang yang beriman. Sebab itu Allah memulakan ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, telah aku fardukan kepada kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah kata seperti mana telah difardukan kepada sebelum daripada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita renung, kita buka, kita kaji ayat ini, sebenarnya, sebab ustazah pun suka baca. Minat ustazah ni, ustazah suka baca. Suka baca. Kadang, tapi sekarang bila dah macam-macam sibuk ni, kita jadi tak sempat baca. Kalau kita tengok ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah memfardukan juga puasa ini bukan pada kita saja, tetapi kepada umat terdahulu. Orang terdahulu juga puasa. Dan ustazah baca berdasarkan pembacaan lah. Tuan-tuan dan puan-puan guru cemerlang lagi hebat, lagi banyak, lagi luas maklumat. Jadi ustazah ni sebagai seorang guru agama saja dapat maklumat ni melalui pembacaan lah, bukan kajian. Kita dapati bahawa contohnya, contoh ustazah nak abang puasa ni, bukan manusia saja rupanya. Binatang pun puasa. Burung penguin kalau dia nak menetas tu, dia akan peluk teluk dia tu, dia akan himpit dan dia tak mencari makan, dia tak keluar. Kalau kita tengok ayam, bila ustazah menemui benda ni, ustazah cuba tengok ayam di rumah kita, kalau dia mengeram, pernah tengok dia tinggal telur ayam dia. Dia telur pun kadang-kadang je. Maksudnya dia tunggu ayam tu. Dan dalam keadaan ini dikatakan bahawa mereka berpuasa. Ini mungkin sekadar selingan lah. Nak abang kalau istilah tak makan tu bukan manusia saja. Tapi binatang pun tak makan dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi dalam ayat yang ustazah baca tadi, ayat surah Al-Baqarah ayat 183, bukan cerita pasal ayam. Bukan cerita pasal penguin, tapi nak cerita pasal manusia. Maknanya sebelum kita pun umat terdahulu juga telah menjalani ibadah puasa. Kemudian Allah di hujung ayat ini Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Aku fardukan kepada kamu puasa. Orang dulu juga puasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi madrasah Ramadan ni, apa yang kita nak capai ialah tattaqun, takwa itu. Nilai takwa tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita lihat, daripada kita tak makan ini, daripada kita tak melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa ini,
Apa yang Allah nak capai? Allah nak kita jadi orang yang bertakwa. Di mana? Di mana kaitannya kita tak makan, kita tak minum, kita tak berhubungan suami isteri, kita jadi orang bertakwa. Apa kaitannya yang madrasah Ramadan ni nak ajak kita? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk menjawab persoalan itu, mari kita tengok apakah ta'arif puasa itu. Ta'arif ta'arif puasa itu sendiri. Sebab kita nak kaitkan dengan takwa ni. Kalau bulan lain, bulan bukan Ramadan, bulan bukan puasa, apa kita buat? Sahilah bangun pagi, kita siapkan sarapan. Semalam atau kemarin kita dah makan cucuk kodok. Hari ni tak mau dah cucuk kodok. Kita akan makan nasi lemak. Kita akan makan roti canai. Tengah hari, kita set dah. Malahan perut kita pun setting. Pukul 9, pukul 10 kita akan cari kantin. Kalau kita masih lagi bekerja. Sebab kita dah set dah minda kita, perut kita untuk makan. Jadi kita nak makan. Jadi malam pula kita tak boleh makan, tak boleh buat perkara yang membatalkan puasa. Sebab Allah nak melatih jiwa takwa kita tadi yang disebutkan la'allakum tattaqun. Kalau kita berbanding dengan ibadah lain. Ramadan ini ialah ta'arif dia menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa, makan, minum dan perkara-perkara lain yang boleh membatalkan puasa bermula dengan berserta dengan niat pada malam harinya. Bermula dengan daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat. Menahan diri. Jadi apa itu menahan diri? Apa dia tahan diri itu apa? Tahan diri. Maksudnya tidak melakukan. Tak buat. Kita tahan diri kita daripada buat. Tahan diri kita daripada makan. Tahan diri kita daripada minum. Tahan diri kita daripada buat perkara-perkara yang boleh membatalkan Ramadan. Itu maksudnya puasa. Maksudnya menahan diri itu ialah tak buat. Itulah puasa. Ini tolong dengar baik-baik. Maknanya kita tidak buat apa-apa, itulah ibadah puasa. Tak buat. Kalau mengucap 2 kalimah syahadah, Ustazah ambil contoh Ustazah ambil contoh rukun Islam. Mengucap solat, ni puasa tengah-tengah, kemudian zakat, haji. Yang di tengah kita ni, yang di jari tengah tadi ni, puasa ni special. Sebab apa? Sebab yang pertama, kalau mengucap dengan lidah, kita mengucap orang nampak, orang dengar. Solat, Allahu Akbar, kita angkat takbir, orang nampak. Kita sendiri boleh tahu bahawa kita sedang solat. Ustazah lompat daripada yang tengah ni, kita pergi kepada yang keempat, iaitu zakat. Zakat juga boleh dilihat. Okay? Orang boleh tengok, orang boleh nampak, kita pun tahu. Yakni kita memberikan barangan kita mengeluarkan zakat, sama ada duit dan sebagainya, itu perbahasan lain. Kita bagi duit kepada mereka yang berhak, maka berlakulah apa yang disebutkan sebagai zakat. Haji pun begitu. Kita naik kapal terbang, kita sampai di Mekah, kita tawaf sa'i, kita melontak dan sebagainya, itu dikatakan sebagai ibadat haji. Tetapi yang tengah ni tuan-tuan dan perempuan, tak buat apa-apa. Kita tak mengucap apa-apa, kita tidak makan, maksudnya kita tak buat apa-apa. Dan itu nama dia ibadat. Special dah. Special. Sebab tak payah buat apa. Bangun pagi, tak makan, tak minum. Kita bangun semayang macam biasa semua. Itu nama dia puasa. Istimewa dah. Istimewa. Sebab tidak melakukan apa-apa, itu ialah ibadah. Jadi itu yang kita sebut sebagai nilai takwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita buat. Sekalipun kita kata, tidak ada perbuatan. Tetapi itulah ibadah. Sebab itu Ustazah nak menjelaskan pada pagi ini betapa istimewanya Ramadan. Sebab tak perlu buat apa-apa. Tak perlu kita nak buat apa-apa. Dan tidak melakukan apa-apa ini, tuan-tuan dan perempuan, tidak melakukan apa-apa ni, okey Ustazah baca tadi Alhamdulillah, ramai yang respon kata suara jelas.
Alhamdulillah. Tidak melakukan apa-apa ni maksudnya bila yang pemilik pentadbir Ramadan ni, pentadbir madrasah ini perintahkan kita, maka kita akur. Kita akur. Allah kata sebulan bulan Ramadan ni jangan makan. Okey, baik. Kami patuh, kami taat. Kita pun tak makan. Kalau kita makan, orang tahu tak? Orang tahu tak? Saya nak tanya, kalau kita makan lah dalam bilik, orang tahu tak? Kalau kita ingat balik, mungkin adik-adik yang masih muda ni, okay? Kalau kita ada anak, kan, kita tak boleh puasa. Tak boleh puasa ni sebab Allah kata jangan puasa. Kita haid. Kita bangun pagi sahur, kena bangun. Sebab kita yang nak menyediakan juadah. Mai pukul 9, pukul 10, kan? Kita tak puasa, kita ambil makanan, kita masuk dalam bilik, kita makan. Siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Jadi, tapi kita tahu kita tak berpuasa. Okay? Sebab tak ada siapa yang tahu melainkan kita dengan Allah. Kalau zaman saudara kecil-kecil dulu adik-adik, tuan-tuan perempuan, kita dulu nak tahan ni kan, nak tahan tak makan ni. Kita belajar puasa. Anak-anak kita zaman lah ni lagi hebat. 5 tahun dah dilatih berpuasa. Kita dulu dah lewat dah. Okay? Mungkin darjah 1, darjah 2 pun puasa sekali hari. Tapi hari ni ramai yang lebih hebat daripada kita. Anak-anak kita. Jadi Ustazah nak balik kepada persoalan tadi. Goal kita atau matlamat kita ialah takwa. Nilai takwa itu. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Apa dia takwa itu? Bagaimana disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebutkan apa yang disebut sebagai takwa itu ialah umpama takwa ni umpama semut hitam. Semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada waktu malam. Maknanya apa? Orang tak boleh nampak. Sesuatu yang tidak dapat dilihat. Tak boleh dinilai takwa ni. Orang tak boleh nampak. Jadi ketakwaan ini sebenarnya perlu kepada ujian. Okay? Sebab itu Allah nak mendidik kita, nak menjadikan kita ni sebagai orang yang bertakwa, matlamat kita, dan takwa itu sendiri ialah tunduk patuh dengan kefarduan, dengan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi okey. Kemudian kita tengok pula Ramadan itu sendiri, kita buat ini lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Matlamat tu kena jelas tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, baginda pernah menyebutkan kepada kita sebagai peringatan untuk kita sama-sama, bagaimana ada orang yang hanya tidak makan, hanya orang-orang yang tidak makan, tak minum, maka dia merasakan. Bagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar. Apa maksud dia? Boleh jadi, ataupun alangkah ruginya orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak memperolehi apa-apa daripada puasanya, illal ju' melainkan lapar. Wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa sahar, dan alangkah ruginya orang yang dia bangun untuk qiyam, termasuk juga pada bulan Ramadan, tarawih, tahajud dan sebagainya, tetapi dia tidak memperoleh apa-apa melainkan berjaga malam. Ini matlamat yang kita kena lihat dalam bulan Ramadan. Allah nak didik nilai takwa ni, kita kena tengok betul-betul. Sebab dalam satu hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan Allah tidak mahu daripada kita ini hanya lapar dan dahaga, tetapi kita tidak memperolehi apa. Allah tidak menginginkan lapar dahaga kita. Allah nak. Tetapi lapar dahaga kita ni tuan-tuan dan perempuan, dia balik pada diri kita. Kebaikannya tu balik pada kita. Sebab itu Ustazah kata awal tadi, perbetulkan niat kita.
Perbetulkan niat, contoh. Kan? Malam-malam lepas buka puasa punya atas timbang. Oh 5 hari puasa dah turun 2 kilo. boleh tak kita nak niatkan untuk aku puasa ni kurang-kurangnya turunlah juga berat badan ni. Boleh, tetapi bukan itu matlamat sebenar daripada berpuasa. Ini yang Rasulullah sebut betapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak dapat sesuatu melainkan lapar dahaga. Ustazah nak ingatkan kita sama-sama. Kita pernah dapat ni handset. Ni handset cokiang aja tuan-tuan. Kita dapat bila kita tekan ni, apa yang kita buat? Bangun pagi ni kita tak buat apa lagi. Tekan handset dulu, baca WhatsApp. Betul tak? Tengok Telegram. Bagi yang tengok untuk bagi tugasan pada anak didik, bagus. Alhamdulillah. Tapi kita sempat baca ni, tapi kita beralasan tak sempat baca Quran. Okay? Kemudian kita tengok macam-macam dan menjadi satu kecenderungan kita hari ini bila kita buka dapat satu grup, dapat satu WhatsApp, Ustazah contoh nah. Kita dapatlah baru-baru ni kita dapat apa dalam bulan sebelum ni masa PKP. Orang hantar mai kat kita satu maklumat contohnya ialah konon-kononnya wabak corona, virus corona ni dia akan diam, berhenti bila dibacakan ayat Quran. Memanglah dalam bahasa Inggeris orang pun hantar mai kat kita. Lepas tu kita pun dengar dengan takjub, kita tengok pasal menarik ni. Apa yang kita buat? Orang yang minta maaf saya kata orang yang tak bijak. Okay? Kadang-kadang kita pun tersilap. Masuk juga dalam golongan tak bijak tu. Orang yang tak bijak dan alangkah ruginya kalau berlaku juga dalam Ramadan. Kita pun baca dengan takjub, lepas tu kita terus tekan butang forward, kita copy, kita paste, kita hantar dekat orang lain. Orang yang kedua juga, dia baca, tak menilai, tidak tabayun, dia kata dalam bahasa Arab, tidak cek dulu kebenarannya, kita pun post hantar. Maka berlakulah banyak kita menyebarkan maklumat yang salah. Itu contoh maklumat yang salah yang Ustazah nak share dengan tuan-tuan perempuan. Memang baik kita nak share tentang kebaikan Quran, tetapi maklumat itu salah. Maklumat itu tidak tepat dan tidak benar. Alangkah ruginya kita kongsi benda yang tak betul dengan orang lain dan orang percaya dengan kita. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni kalau boleh kita latih diri kita untuk tidak sangat menjadi orang yang cepat nak copy paste. Kecenderungan manusia hari ini ialah dia rasa hebat kalau dia boleh menjadi orang pertama. Dia boleh jadi orang pertama hantar tu, dia rasa dia hebat. Ini kecenderungan yang kita nak ambil daripada madrasah Ramadan ni untuk kita betulkan balik. Yang tak balancing dia yang tak betul tu, yang tak balance tu, kita nak balance balik, nak bagi dia seimbang balik. Okey? Baik. Kalau ada sebarang persoalan kita boleh share insya-Allah. Kalau bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada sebarang persoalan yang mampu untuk Ustazah jawab, untuk Ustazah kongsi sama-sama, maka insya-Allah kita boleh share sama-sama. Silakan kalau ada sebarang persoalan. Okey. Sambil-sambil Ustazah ingat. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Boleh. Kalau ada sebarang persoalan, Ustazah faham. Ramai di antara kita yang rasakan, Ustazah sendiri, saya sebut tadi, Ustazah banyak benda yang kita tak boleh nak buat Ramadan ni. Kita tak boleh nak salat tarawih di masjid. Kita nak ambil ni madrasah Ramadan ni. Tapi kita tak boleh nak tarawih. Okay? Ustazah sambil-sambil tu, Ustazah baca ada sebarang persoalan. Sebab kita nak santai-santai je tuan-tuan perempuan. Okay? Ustazah nak share, mungkin ada pengalaman untuk kita sama-sama. Dan kalau sebarang persoalan boleh kita tanya. Okay? Dan kita ambil maklumat. Kita kata Ramadan yang dalam suasana PKP ni sebagai halangan. Okey, mungkin benar, ada kebenaran dia. Tetapi satu perkara yang kita perlu ingat juga ialah di sini adalah medan ujian kita. Okey, Ustazah share ni dah bayar dah pun duit, okey, nak pergi buat umrah.
Orang tua-tua tahulah kan. Ramadan ni pada dia berada di tanah suci, boleh melakukan ibadah umrah, okey, pada bulan Ramadan, sebab Rasulullah menjanjikan umrah pada bulan Ramadan bersamaan dengan pahala haji. Nak buat? Tapi tak boleh. Kan tak boleh. Yang kata tak boleh ni siapa? Yang kata tak boleh ini ialah sebab kita terhalang dengan sebab penyakit ini. Sebab memelihara diri daripada kebinasaan, kemusnahan adalah suatu tuntutan. Jadi kita tak pergi. Tapi banyak lagi tuan-tuan dan puan yang kita boleh buat. Kita sediakan juadah, kita tetap bagi kepada jiran kita, boleh buat. Sebab Ustazah sangat faham, kata bijak pandai, orang yang hebat sentiasa mencari peluang. Dia cari peluang. Macam apa yang dilaksanakan oleh pihak Urustia, Majlis Guru Cemerlang dari Kedah. Satu tindakan yang baik. Tak boleh berguru, tak boleh pergi belajar di surau masjid. Kita buat sidang yang macam ni. Orang yang hebat sentiasa mencari peluang. Orang yang tak hebat, orang yang sentiasa mencari alasan. Nak sedekah macam mana tak boleh keluar. Itu alasan nama dia. Itu alasan. Jadi, baiklah kita jadikan Ramadan ini sebagai satu ruang untuk kita cari sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Okey, ada soalan ni Ustazah. Allah Rabbi, keadaan. Ustazah, ada satu soalan Ustazah, boleh saya sampaikan tak? Daripada Puan Haslinda di Masian, sebarkan maklumat tak pasti dan tidak benar, adakah berdosa Ustazah? Itu soalan yang pertama. Okey. Menyebarkan berita yang tidak benar adakah berdosa? Bila kita sebut perkataan berdosa ni, kita dengar sekarang ni viralkan juga isu ada orang agama yang terhukum haram. Dia balik kepada tujuan dia sebarkan benda tadi. Contoh macam Ustazah abang tadi lah. Yang kita katakan benda tu memang benda baik, iaitu kebaikan Quran. Tapi kesahihannya belum. Sebab Ustazah pun share dengan kawan Ustazah yang memang pandai sains ni, dia kata bukan. Jadi adakah ia satu dosa? Jadi kita balik. Kalau kita tahu benda tu memang salah, kalau kita tahu benda tu salah tapi kita sebarkan juga, ya itu adalah satu dosa. Kita tahu benda tu salah tapi kita sebarkan juga. Tetapi kalau kita tidak tahu, dia tidaklah sampai kepada dosa. Cuma dia akan masuk kepada, dia jadi benda tu benda syubhat. Kita menimbulkan keraguan dalam masyarakat. Kita menimbulkan satu benda yang kekeliruan dalam masyarakat. Sebab macam mula-mula PKP nak dilaksanakan. Apa yang berlaku? Kita melakukan panic buying. Kan kita beli dalam suasana yang panik. Sebab apa? Ada orang kata benda tu nampak macam remeh. Ada orang yang kata, oh nanti barang kita dah akan habis dan sebagainya. Maka beli. Beli, betul beli tepung sampai 5 kilo tak masak-masak barang ni. Kan? Jadi benda-benda yang begini boleh menimbulkan kekeliruan, kegelisahan dalam masyarakat. Jadi kita bimbang. Dia akan, kalaupun tidak jatuh hukum haram berdosa, jadi kita bimbang dia akan menyebabkan kebimbangan dalam masyarakat. Jadi benda-benda yang macam inilah kita nak elakkan. Jadi apa yang kita nak sebut, kita guna balik tagline, tak pasti jangan kongsi. Kalau kita pun tak pasti, jangan kita share. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan benda yang memang kita pasti. Kita boleh Google, kita boleh tengok, kita boleh buka Quran. Benda-benda yang pasti, ya kita share. Tuan-tuan dan puan-puan, sekadar Ustazah nak share lah pengalaman Ustazah sebab tadi moderator ada jelaskan bahawa Ustazah sebagai antara pembimbing ibadat haji. Ustazah teringat pada tahun 2018. Pada tahun 2018, bila berlaku suasana COVID ni, Ustazah cuba refresh balik, Ustazah cuba ingatkan balik. Tahun 2018, mungkin tuan-tuan dan perempuan masih ingat sebab baru 2 tahun. Masa tu Ustazah berada di Tanah Suci. Jadi Ustazah ditugaskan untuk membimbing pakej tabung haji yang bergerak ke Arafah
pada esok pagi, pada 9 Zulhijjah. Kebiasaannya jemaah biasa, jemaah muassasah, package-package yang biasa lain, mereka bergerak pada 8. Ini Ustazah nak cerita. Bila berlaku COVID ni, Ustazah mula flashback kan, Ustazah kata tadi. Pada tahun tu berlaku ribut yang cukup kuat. Jadi kami ni, Ustazah ni bersama dengan jemaah, masa tu kami masih lagi berada di bumi Mekah, duduk di hotel, dan ada jemaah Ustazah, ada seorang jemaah Ustazah perempuan, malam 9 Zulhijjah, dia baru suci daripada haid. Jadi sebagai pembimbing, Ustazah tanya dia, Ajah nak buat haji ifrat juga, haji ifrat, sebab dia masuk, Ustazah cerita sikit mungkin bagi tuan-tuan dan perempuan, adik-adik yang belum pernah mengerjakan ibadat haji, dia masuk ke Mekah, sebab terus masuk ke Mekah, dia masuk ke Mekah dengan niat untuk mengerjakan umrah, tetapi nak buat haji tamattu', tetapi dia haid, dia uzur. Jadi sampailah kepada malam 9 Zulhijjah tu, okay, dia baru suci. Jadi sebagai pembimbing, Ustazah tanya dia, Hajah nak buat haji tamattu' juga ataupun nak niat memasukkan umrah tadi ke dalam haji, sebab esok nak bergerak ke Arafah. Dia kata, Ustazah kalau boleh nak buat tamattu' juga. Maksudnya dia nak pergi tawaf umrah, nak sa'i umrah dan nak bergunting untuk mendapatkan umrah supaya terhasillah haji tamattu'. Maka Ustazah kata kalau macam tu, okey jom Ustazah bawa ke bawah. Ustazah nak cerita ni pada malam tu, malam 9 Zulhijjah pada tahun 2018, kami dapat maklumat mereka yang telah berada di Arafah, kemah semua diterbangkan angin, ribut yang begitu kuat. Dan ketika itu tuan-tuan dan perempuan, Ustazah sendiri berada di depan Masjidil Haram, Ustazah melihat memang ribut cukup kuat. Ustazah pegang jemaah yang Ustazah bawa, Ustazah bimbing ni, jemaah wanita. Kemudian Ustazah kata kat dia, Ajah kita tunggu sekejap sehinggalah ribut tadi berhenti agak reda. Kemudian bila dah agak reda, kami pun masuk, kami tawaf. Angin je, buruh kilat dah tak ada. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, ribut, kilat, kemudian dengan hujan yang lebat, kami tawaf. Dan ketika itu Ustazah nak share peristiwa tahun itu. Dan insya-Allah Ustazah akan kenang mungkin sampai ke hujung nyawa. So peristiwa itu berlaku di depan mata Ustazah. Kelambu Kaabah. Mungkin tuan-tuan yang pergi menunaikan haji pada tahun itu dengar cerita, tapi Ustazah melihat dengan mata Ustazah. Kelambu Kaabah hampir terlucut daripada Kaabah. Kelambu yang warna hitam tu hampir terlucut. Hampir tertanggal. Dan Ustazah ketika itu melihat Allahu Rabbi. Ustazah melihat macam pakaian kita yang nak tertanggal. Sambil tawaf, Ustazah merenung, kita kata bahasa mudah, bahasa Kedah kita, alim ke arah Kaabah. Ustazah kata, ya Allah, apakah sebenarnya yang Allah nak sampaikan? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Sebab sesuatu itu mesti ada sebab dan ada pasal dia. Dan Ustazah nak share, masa Ustazah sembahyang sunat tawaf selepas itu, tiba-tiba tumpukan selut masuk dan berada di memenuhi dataran tawaf di depan Kaabah. Ustazah sujud di atas selut tuan-tuan dan perempuan. Dan ketika melihat peristiwa itu, Ustazah kata, ya Allah, apa yang Allah nak tunjukkan? Bila Ustazah balik daripada ibadat haji pada tahun tu, Ustazah baca banyaklah sampai mesej bahawa pernah berlaku peristiwa yang sebegitu pada 600 tahun yang lalu. 600 tahun yang dulu pernah berlaku peristiwa kelambu Kaabah hampir terlucut. Dan 600 tahun yang dulu iaitu kejatuhan kerajaan Islam. Dan bagai-bagai lagi lah. Tapi bila berlaku COVID ni dan dalam suasana kita, Puan Asmaniza tu mencatat lah, tadi ada satu soalan lagi masuk, saya tak sempat baca. Dan bila berlaku begitu dan sekarang ini, dalam suasana COVID, dalam suasana wabak ini, kita tak boleh, kalau kita tengok, nak, macam saya kata tadi, yang berhajat untuk buat umrah pada bulan Ramadan pun tak boleh, tarawih di Mekah pun tak boleh, kan? Ustazah kata, adakah Allah nak memberikan kepada kita peringatan itu?
Sebab selain daripada peristiwa itu mungkin asbab sajalah ataupun mungkin dari wood memang jatuhlah. Tapi bila Ustazah tenang balik, Allah sebenarnya sedang menguji kita yang pertamanya dan apatah lagi dalam Ramadan ini untuk menguji keimanan kita. Takwa kita ini yang kita sebut sebagai goal kita, matlamat kita tadi. Jadi kalau Ustazah kaitkan dengan Kaabah tadi, sebenarnya Rasulullah dah berpesan antara lain, Rasulullah kata bertawaflah kamu sepuasnya kerana satu hari Kaabah akan diruntuhkan. Hari ini kita buat tak kisah. Ada sebahagian besar daripada kita ada kemampuan tetapi tidak melaksanakan ibadah umrah. Okey, tidak melaksanakan, tak bersungguh-sungguh untuk ibadat haji. Sebab dia masih merasakan seolah-olah dia ada peluang lagi. Tapi sampai satu masa Allah dah tak bagi, siapa yang rugi? Kita. Okey, Puan Asmaniza, soalan yang kedua tadi apa dia? Ustaz tak sempat baca tadi. Apa pendapat apa tadi? Okey, adakah berbeza ganjaran ibadah puasa kita kali ini dengan tertahan pergerakan? Okey. Adakah berbeza? Oh, banyak nak tanya fadilat ni. Sebab memanglah kita tambah orang perempuan kan. Fadilat tu kita juga suka. Kan? Tadi Ustazah dah kata dah. Nawai itu kita ni ialah lillahi ta'ala. Okey. Tapi tak apalah, soalan tadi saya tak sempat baca pengirimnya. Bertanya kepada kita, adakah berbeza fadilat puasa kita pada tahun ini dalam suasana PKP? Tadi Ustazah dah pesan, jangan jadi puasa kita puasa yang lapar dahaga. Anak-anak kita mungkin, okay? Mereka penuhkan dengan Ramadan ni, tambah dalam suasana PKP tak boleh nak buat apa, tidur je. Kita pun nak buat macam tu ke? Okay. Adakah berbeza pahalanya? Dalam soal pahala atau ganjaran ini, kita fahamkan apa tu pahala? Pahala ialah ganjaran yang disediakan oleh Allah. Okay? Jadi ganjaran itu tentulah berbeza. Okay? Sebab kalau kita tengok tingkatan puasa itu sendiri, dia ada 3. Iaitu yang pertama ialah puasa orang awam. Puasa orang awam. Apa dia orang awam? Orang yang biasa-biasa. Orang yang biasa-biasa. Apa dia puasa orang biasa-biasa? Dia sekadar tidak makan, dia tidak minum dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa tadi. Tingkatan yang kedua, dia up sikit, iaitu puasa Ustaz. Puasa yang kedua adalah tingkatan yang dia tinggi sikit, iaitu puasa orang istimewa. Okey, tingkatan yang kedua, iaitu mereka selain daripada tidak makan dan tidak minum, mereka juga menjaga anggota mereka dengan berpuasa. Berpuasa anggota. Yakni yang tadilah Ustazah kata, iaitu mereka tidak pegang handset, forward, copy and paste benda-benda maklumat yang tidak benar dan sebagainya. Jadi ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang lebih tinggi iaitu khawasul khawas. Tingkatan yang lebih tinggi ialah yang mereka mampu bukan saja tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, tetapi mereka juga menjaga anggota mereka. Yang ketiga ni maksudnya minda dia sendiri pun berpuasa. Seluruh diri dia, hatta ingatan dia pun. Kadang-kadang kita ni, antaranya yang Ustazah terbaca, puasa orang yang istimewa ini, mereka sampai tak fikir. Tak terfikir pun petang ni nak makan apa, nak pergi cari apa. Okey, maksudnya penumpuan dia sepenuhnya pada puasa. Kita mungkin Ustazah kata mungkin nak sampai, mungkin ini bukan bermakna tidak boleh, tidak. Bukan kata susah itu tidak mungkin. Tak. Tapi perlu kepada yang pertama nama dia mujahadah. Perlu kepada perjuangan. Kita ni contoh nak membebaskan pemikiran kita daripada sesuatu yang bersifat duniawi ni, utamanya kita bagi perempuan ni agak susah tersepa. Katalah petang ni hari tu tak tahu Ustazah pun okey, hari ni contohlah kata. Kita hari ni hari apa Asmaniza? Hari Selasa. Cikgu Farah ya? Hari Selasa. Selasa. Okey. Contohnya hari Rabu nak buat Rabu.
Hari Rabu nak buat Rabu, nak buka puasa. Tiba-tiba kita tengok risik tak ada. Tengok bila? Tengok daripada pukul 8 pagi tu. Hari Selasa pun buat Rabu, tak ada masalah. Kita nak masuk, kita fikir. Kita habiskan masa kepada sesuatu yang kita kata bukan tak penting, tetapi kita terikat. Kita masih lagi terikat. Jadi yang kita kata puasa istimewa itu iaitu kita mampu membebaskan pemikiran kita daripada sesuatu yang boleh mengurangkan pahala puasa. Jadi kalau soalan tadi, adakah tingkatan puasa kita? Okey, kalau kita mampu bebaskan kita daripada suasana tadi, maka kita mendapat puasa istimewa. Puasa istimewa tadi, maka tentulah pahala dia, ganjaran dia jauh lebih tinggi. Jadi begitu juga sekarang. Kalau soalan daripada cikgu kita tadi, dia kata adakah pahalanya berbeza? InsyaAllah kita doakan supaya ganjaran kita pun, perolehan pahala kita pun ditingkatkan oleh Allah, sebab kita ni dalam suasana mujahadah, perjuangan kita yang sangat tinggi. Okay? Kalau Ustazah sendiri berada di Kok Diang ni, nak pergi beli ikan pun nak kena ke market, kemudian nak kena beratok panjang. Jadi orang yang berjuang, dan perjuangan ini pula adalah untuk satu benda kebaikan, menyediakan juadah untuk keluarga, kemudian kita dalam suasana kita sabar, tentulah pahala dia lebih, insya-Allah. Jadi seorang tadi yang share dengan kita, dia kata pada tahun 2018 beliau sendiri berada di Tanah Suci mengerjakan ibadat haji. Orang-orang yang melihat suasana tu dia boleh fasa dan dia boleh tahu bagaimana sayunya. Dan kesayuan tu mungkin macam kita hari ni lah. Sayu sebab tak dapat di masjid. Okey, sayu sebab tak dapat nak iftar dengan keluarga dan sebagainya. Jadi kita ada dalam kurang lebih 15 minit. Ustazah nak tengok, kita nak bawa kepada persoalan tajuk kita tadi, iaitu pendidikan di madrasah Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang kita nak capai bila kita keluar nanti dari madrasah Ramadan? Bila kita keluar nanti daripada madrasah Ramadan ni, maksudnya bila Ramadan berlalu pergi, kita tak pergi mana, kita duduk sini. Ramadan yang akan meninggalkan kita. Apa yang kita nak hasilkan? Yang pertama, Ustazah nak share sama-sama. Yang pertama, bila kita keluar dari madrasah Ramadan, kita nak menjadi diri yang yakin, yang bertakwa kepada Allah. Yang yakin, yang bertakwa. Apa dia takwa? Ustazah kata tadi, iaitu kita patuh, tunduk, akur dengan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Contohlah kalau kita cikgu, okay? Sebab mungkinlah bila Ustazah berada di barisan pentadbiran ni, Ustazah melihat kadang-kadang bila kita bagi tugasan, bagi cikgu-cikgu yang rajin tu, okey, dia buat. Okey, dia buat. Contohlah Ustazah kata, kalau Ustazah sebut di sini janganlah pula terpaksa. Ada orang yang mungkin dia menyertai kita sebab dia nak dapat sijil untuk SPLG. Kita, nama aku ada, selagi aku dapat sijil, dapat. Jadilah buka, letak atas ni kan. Kemudian aku dapat sijil. Boleh dikira sebagai sari dan sebagainya. Tak ada siapa pun tahu. Okay? Sama juga macam kita bagi tugasan. Kita minta mereka bagi tugasan, bagi latihan dengan anak-anak didik. Ada orang yang dia tak ambil kisah. Okay. Tapi Ustazah sendiri dah hampir 2 bulan, bukanlah hampir 2 bulan gaji lah dalam suasana PKP ni, kita dapat gaji 2 kali dah. Okay. Akan berlaku 2 kali. Pernah tak kita terfikir, tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu sekalian, terutamanya kita golongan guru ni, pernah tak kita yang kata kita ni bekerja lillahi ta'ala, pernah tak kita terfikir kita dapat gaji ni, Ustazah nak kaitkan dengan madrasah Ramadan. Gaji kita ni tak kurang sikit pun. Sedangkan kita tak mengajar. Kita tak buat kerja. Sebab tu tagline kita ialah kita bekerja dari rumah. Okay? Kita bekerja dari rumah. Okay? Tapi kita dapat gaji, kita tak mengajar anak didik kita pun kita tak tahu buat dak latihan kita bagi kita pun tak semak. Ada orang yang dia kata, dah nak buat macam mana?
dah Allah timpakan pada kita wabak macam ni, kita rehat, dah memang kena gajilah. Tetapi kita rasa tak tanggungjawab kita daripada gaji yang kita dapat tanpa kita bekerja itu berbanding dengan orang lain. Okay? Ustazah boleh share sebab Ustazah duduk di kampung. Ustazah tengok kita nak beli sayur, kita nak beli ikan, ada pakcik dia pilih angkat tanya, ni harga berapa? Yang kita gaji 7-8 ribu ni, ada yang 10-11 ribu ni. Okay? Tapi kita takkah kita terfikir anak murid aku yang dulu duduk dalam kelas yang aku mengajak makan ke tidak? Okay? Makcik-makcik, adakah kita pernah terfikir? Begitulah kita nak hasilkan Ramadan ini. Daripada madrasah Ramadan ini, yang pertama tadi takwa. Kita yakin Allah bagi mesti ada sebab. Allah bagi mesti ada kebaikan, mesti ada hikmah. Kemudian yang kedua, daripada Ramadan ini Allah nak latih kita, yang Ustazah kaitkan dengan gaji tadi, ada rasa belas kasihan. Kita baru tak makan, duk sebut lapak daripada pukul 10 pagi. Okey? Gaji fikir pun tak banyak tu lah, tak sampai banyak tu. Ada yang burau tadi, gaji yang banyak tadi. Tak, kebanyakannya kebanyakannya yang kita yang kerja dah lama ni, okey, dah sampai dah pada tahap itu. Okey. Jadi ambil faham-faham lah. Sebab Ustazah nak sampaikan dia dari hati supaya masuk ke hati kita sama-sama. Okay. Kemudian yang kedua tadi Ustazah kata daripada madrasah Ramadan, kita nak timbulkan rasa belas kasihan. Lapang kita ni, lapar kita ini, petang nanti kita ada benda untuk berbuka. Yang sahur tadi pun ada lagi dalam peti ais. Okay. Paling tidak kita ada benda nak makan. Pernah tak kita terfikir yang Ustazah kata tadi, ada orang tak ada benda nak makan. 2 Ramadan baru ni, Ustazah dengan suami kami berjalan dalam kampung, agihkan sumbangan pada orang kampung. Okay, kami dapat Alhamdulillah 10 buah rumah. Okay. Melihat mereka yang susah ni, boleh menimbulkan keinsafan pada kita. Okay. Ada orang yang hari ni, tuan-tuan dan perempuan, yalah kalau duduk di kampung mungkin lagi kutip pucuk pucuk ubi, kutip pucuk pucuk mengkudu rebus makan. Okay. Bukan sebab dia sedap, dia suka makan dah, sebab tak ada benda nak makan. Jadi dalam suasana kita Ramadan dalam PKP, dalam Ramadan ini terutamanya kita ada belas kasihan. Biarlah setiap kali kita nak makan tu, kita teringat pada orang lain. Itulah apa yang Islam nak ajak kita. Dan Ustazah nak share di sini. Sebab itulah apa yang Ustaz Abid you buat. Ustazah bukanlah nak sokong, nak backup dan sebagainya. Sebenarnya itulah. Ustazah melihat peribadi baik yang ada pada Ustaz Abid Liu bahawa dia ambil satu hadis dan dia beramal sungguh-sungguh. Tuan-tuan dan perempuan bayangkan, dia duduk di KL, dia dengar orang yang susah di Kedah, dia dengar orang susah di Perlis, dia dengar orang susah di Perak, dia boleh cari. Dia beramal dengan satu hadis, okay, dia ingat, dia dengar dengan satu hadis, dia baca dengan satu hadis dan dia beramal betul-betul. Apa dia? Rasulullah kata tidak sempurna iman kamu yang boleh tidur lena sedangkan jirannya dalam keadaan tidur dalam kelaparan. Bukan jiran dia tuan-tuan dan perempuan. Bukan jiran dia, orang jauh. Tetapi dia merasakan kalau orang lain tak buat, maka aku kena buat. Nah, itu yang Ustazah harapkan daripada Ramadan ini, supaya kita jadi jiwa yang belas kasihan. Kita mudah jatuh kesian dekat orang. Jadi kita semarakkan. Kemudian yang ketiga, okey, puasa ini juga sebenarnya lepas kita keluar daripada madrasah Ramadan, kita faham bahawa puasa ni juga adalah latihan. Sebagai satu latihan untuk kita biasakan diri dengan kesusahan dan kesulitan. Ni Ramadan dalam PKP ni, Allah nak biasakan kita dalam suasana susah dan sukar. Susah, sulit, sukar. Jadi kita nak kena settle juga. Sebab Ustazah dulu adalah guru bimbingan kaunseling. Ustazah selalu kata dekat anak-anak didik, orang yang hebat ialah orang yang bila dia nampak ataupun dia jumpa dengan masalah, dia cuba settle. Orang yang hebat bila dia jumpa masalah, dia cuba settle. Tapi orang yang tak hebat, bila dia jumpa masalah, dia lari pada masalah. Jadi bila kita nak jadi hebat, tentu kita nak jadi hebat. Bila kita nak jadi hebat, kita kena berusaha. Jumpa masalah, jumpa kesulitan, usaha untuk settle. Macam mana kita nak settle?
dilatih oleh Allah dalam suasana Ramadan ini. Okey. Kemudian Kita ada 6 soalan Ustazah. oh ya, Sempat ya. tak? Boleh, boleh. Kita cuba 1-2 soalan Ya. dulu. Okey, Ustazah. Pada pandangan Ustazah, yang manakah lebih baik? Yang pertama, membaca Al-Quran tanpa membaca tafsir kerana ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan Ramadan ni, atau membaca Al-Quran dan membaca tafsirnya. Ini soalan daripada Puan Nursyikah binti Ramli. Okey. Lagi soalan lain? Okey, soalan lain daripada Puan Afidah binti Jamaluddin. Dalam menjalani ibadat Ramadan, ada juga yang diuji dengan masalah-masalah hidup. Bagaimana yang dikatakan berkat Ramadan tu bila kita rasa tidak tenang dengan ujian hidup dalam bulan Ramadan? Ini soalan yang kedua. Berkat Ramadan? Dia tanya bagaimana yang dikatakan berkat Ramadan bila kita rasa tak tenang dengan ujian hidup dalam bulan Ramadan ni. Okey. Okey, Ustazah jawab soalan yang pertama tadi nak. Okey, soalan yang pertama tadi ada yang membaca Quran, okey, dia membaca Quran, dia nak cepat, dia nak habis, dia nak khatam. Yang kedua dia baca mungkinlah agak lambat sebab dia cuba untuk memahami ayat ataupun membaca tafsir. Okey. Dalam satu hadis, Ustazah cuba cari ni, Rasulullah pernah menyatakan tentang kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi oleh penyoal tadi. Membaca tanpa faham, membaca dan faham dan sebagainya. Perbandingan-perbandingan, sebab kita ada dalam 4 minit lagi. Perbandingan-perbandingan ni Rasulullah menjelaskan kepada kita kelebihan-kelebihan. Ada yang Rasulullah umpamakan sebagai wangian. Maksudnya dia baca dan dia faham makna. Okay, dia baca dan dia faham. Okey, akan timbul masalah. Dia kata, Ustazah, saya nak kejar supaya dapat banyak ni. Supaya dapat banyak juzuk. Nak habis ni. Nak habis supaya dapat 2 kali khatam dan sebagainya. Tapi sebenarnya membaca dan memahami pahala dia, ganjaran dia yang Rasulullah sebutkan kepada kita dalam hadis yang saya sebut tadi, dia lebih tinggi lagi. Okey, dia lebih tinggi. Sebab tanggungjawab kita pada Quran ini, Ustazah sebutkan antaranya ialah membaca, kemudian memahami, kemudian menghayati. Yang keempat ialah beramal. Membaca, okey, kita baca. Kemudian kita cuba faham, kita menghayati dan kita beramal. Kalau boleh buat 4 ini lebih baik. Kalau kita tak mampu buat 4, kita boleh baca. Okey. Kemudian kita tak sempat baca, kita sempat tafsir saja. Tak sempat menghayati, tak sempat beramal. Okey, kita cuma dapat 2. Jadi kalau boleh kita cuba insya-Allah buat yang keempat-empat ni. Sambil kita baca satu muka, kita tengok terjemahan dia. Sebab apa kita nak faham, kita nak tengok terjemahan apa yang berlaku pada sahabat pada masa silam adalah pengajaran untuk kita ambil maklum. Kita baca dengan tak faham, kan dia jadi macam burung kekak tua lah. Baik, tapi ada juga fadilat dia. Kemudian soalan yang kedua ialah berkaitan dengan bagaimana kita nak merasakan keberkatan Ramadan sedangkan kita tak tenang. Puan Asmaniza, Cikgu Asmaniza ni kita nak tengok kan tuan-tuan dan perempuan, ketenangan ni banyak juga bila Ustazah baca suasana PKP ni, terutamanya orang perempuan lah. Okay? Dia rasa tak tenang antaranya sebab terkurung dalam rumah, kemudian dalam dalam kita nak menjalankan tanggungjawab dengan anak-anak dan macam-macam stres. Dulu kita boleh latih kerja, hilang sikit stres. Okey, bagaimana nak merasakan keberkatan, nak mendapatkan keberkatan sedangkan hati tak tenang? Jawapannya ialah yang pertama, settle yang tak tenang tu. Kenapa tak tenang? Tak tenang ni kalau kita tengok tuan-tuan perempuan, sebab kalau kita orang perempuan, kita suka tengok benda kecil. Kita suka tengok benda kecil. Pengalaman Ustazah lah sebagai kaunselor dulu, Ustazah tengok orang perempuan ni dia melihat dengan mata laser point. Kan kita nak bagi ceramah, kita guna pen yang kan laser point. Kita orang lelaki dia tengok dengan mata laser point. Dia tengok satu, dia nak tunjuk huruf A, huruf A.
Tapi orang perempuan dia suka tengok dengan spotlight, mata spotlight. Ini yang buat kita tak tenang. Kita bangun sahur, kita tengok yang semalam tak basuh lagi, kita stres. Ini antara contohlah yang orang perempuan dia jadi tak tenang sebab dia suka memikirkan banyak benda dalam satu masa. Jadi Ustazah kata tadi, kalau tak tenang, maka settlekan yang penyebab kepada tak tenang tadi. Okey, mungkin dia susah hati, duit tak ada. Settle, nak settle macam mana? Dia kena share dengan orang dan sebagainya. Kita bimbang, dalam kehidupan dia ni dia tak pernah rasa tenang. Sebab apa? Kadang-kadang masalah orang pun dia nak fikir juga. Dia nak masuk juga dalam masalah orang. Okey, jadi Ustazah nak menjawab soalan yang kedua tadi, cari sebab, penyebab kepada timbulnya rasa tak tenang. Okey, kemudian insya-Allah keberkatan Ramadan itu kita akan perolehi. Sebab itu perlunya kita bangun malam mengadu dengan Allah. Kita mengadu dengan manusia ni cerita boleh, tapi dia tak akan habis. Okey? Okey, baik. Itu mungkin. Ada soalan lagi? Ada banyak Ustazah ni, tapi boleh tak kita minta nanti jawapan Ustazah, lepas tu kita masukkan dalam Telegram. Soalan bersusun-susun. Boleh kan? Okey. Okey, nanti bagi ke nampak Ustazah, masa betul pun Ustazah akan kita cuba kan? tahu. Okey, Ustazah bagi penutup sikit Ustazah. Okey, baik. Macam yang Ustazah kata tadi, Ustazah nak tutup dengan satu. Okey, dengan satu apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Junjungan Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidatina Aisyah. Pesanan kepada Sayyidatina Aisyah sebenarnya juga untuk kita. Apa yang Rasulullah kata? Rasulullah kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, maksudnya, wahai Aisyah, hendaklah kamu sentiasa mengetuk pintu syurga dengan lapar. Okey, ini Ustazah nak tutup untuk peringatan kita sama-sama. Hendaklah, kata Rasulullah, hendaklah kamu sentiasa mengetuk pintu syurga dengan berlapar. Berlapar ni maksudnya puasa lah. Dan dengan berpuasa, insya-Allah kita sedang berusaha untuk mengetuk pintu-pintu syurga. Jadi semoga insya-Allah berkat ketukan kita ini yang bertalu-talu dengan penuh keikhlasan kita berpuasa, sebagaimana yang Rasulullah janjikan, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita harap supaya kita berpuasa dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesungguhan ini, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan satu lagi yang Rasulullah sebutkan tadi, iaitu kita sedang mengetuk pintu syurga. InsyaAllah supaya kita sama-sama akan mendapat syurga ataupun memasuki daripada pintu Ar-Rayyan, daripada keberkatan Ramadan kita. Sekian untuk perkongsian kita pada kali ini. Ustazah minta ampun, minta maaf. Mungkin ada contoh-contoh yang tidak bersesuaian, mungkin ada senda gurau Ustazah yang tidak bertepatan. Ampun dan maaf daripada Ustazah. Yang baik itu daripada Allah yang bersifat maha sempurna, dan yang lemah itu daripada diri Ustazah sebagai seorang hamba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sesi kita ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.